Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat petang ini melibatkan kononnya mereka nak perjuangkan hak rakyat, tapi sebenarnya mereka hanya nak mendapatkan kuasa, nak merampas kuasa dan mendapatkan semula apa yang mereka impikan, yaitu kuasa. Mereka nak mahu Anwar Ibrahim kononnya turun daripada jawatan Perdana Menteri. Tapi semua rakyat dah tahu. Tujuan mereka nak Anwar letak jawatan turun daripada pangkat bukan kerana Anwar Ibrahim tidak bagus. Bagus sangat. Tetapi yang mereka mahu sebenarnya ialah kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim menjadi lemah. Kerana Anwar Ibrahim terbukti merupakan pemimpin yang berwibawa. Kalau Anwar Ibrahim dapat ditumbangkan, silap-silap hari bulan mereka boleh membentuk jajaran baharu. Itulah dia, Laungan Perikatan Nasional turun Anwar. Tapi malangnya Perikatan Nasional sendiri tak ada calon Perdana Menteri. Nak laung Anwar Ibrahim turun daripada sebagai Perdana Menteri. Tapi nak tanya kepada Perikatan Nasional, siapa calon Perdana Menteri anda? Tiada kan? Mereka saling bertikam lidah sesama sendiri. Katanya PAS yang terbaik, katanya Bersatu yang terbaik. Kenapa tidak gerakan saja? Itu soalan dialah kan. Nak mahu siapa? Takkanlah pula nak beri kepada hadiah wang. Muhyiddin orang dah kata Abah gagal. Macam mana lagi kan? Saudara, siapakah anda rasa-rasa yang layak menjadi Perdana Menteri daripada kalangan Perikatan Nasional? Sebelum itu saya nak perkenalkan kepada anda semua. Jika anda ada masalah kesihatan, jika anda ada masalah penyakit-penyakit yang sangat kronik, itu semua mungkin disebabkan oleh daya imun badan anda yang lemah. Ini ialah transfer factor for life. Ini bukan ubat. Ini ialah terapi imun yang membantu imun badan kita meningkat 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Secara amnya atau secara ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Pelbagai jenis penyakit boleh hadir kerana imun badan yang lemah. Antaranya mudah sebut, kencing manis, tinggi darah, gout, kanser. Paling takutnya itu kanser, buah pinggang dan macam-macam lagi. Semua penyakit-penyakit yang ada di dunia ini sebenarnya dari awalnya berpunca kerana lemah daya imun badan kita melawan penyakit tersebut. Akhirnya kita sukar untuk sembuh. Tapi dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita, kita boleh sembuh. Jadi dengan produk Transfer Factor for Life ini, imun badan kita meningkat lalu membersihkan badan kita melawan penyakit daripada dalam. Jadi ini bukan obat, tapi ini terapi imun yang boleh membantu meningkatkan imun badan kita supaya kita melawan penyakit daripada dalam dan kita sembuh. Jadi siapa yang mau mendapatkan produk ini, cepat hubungi nombor yang tertera dalam video ini. Jangan tunggu lama-lama, nanti sudah terlambat. Baik, kita nak ulas sekarang. Ketua Angkatan Muda Harapan, Woh Kah Leong, menyelar tindakan pemuda PAS yang menggantikan himpunan membantah Akta Pembangunan Semula Bandar PSB kepada himpunan turun Anwar. Cuba fikir baik-baik. Kalau betul mereka nak perjuangkan himpunan membantah Akta Pembangunan Semula Bandar ini, mereka tidak akan mengubah. Himpunan itu. Kalau betullah itu sasaran mereka. Tapi kenapa tiba-tiba pula menjadi himpunan turun Anwar? Bukankah mereka patut meneruskan Akta Pembangunan Semula Bandar, membantah hal itu kalau betul benar Akta Pembangunan Semula Bandar itu tidak bagus? Kenapa pula tiba-tiba ubah? Coba fikir betul-betul. Kalau anda mempunyai pemikiran yang waras, anda tahu ini sekadar isu tunggangan. Mereka hanya mau mengambil kesempatan dalam isu Yusuf Raude. Itu saja. Kalau tiada isu Yusuf Raude, pasti mereka akan teruskan laungan kononnya bantah Akta Pembangunan Semula Bandar yang sebenarnya hanya ditunggang semata-mata. Wu berkata, langkah PAS untuk mengadakan himpunan sedemikian adalah hela politik untuk menonjolkan dominasi dalam kalangan parti-parti Perikatan Nasional PN. Beliau percaya himpunan tersebut hanyalah sandiwara politik untuk memperkukuhkan kedudukan PAS di samping mengekang pengaruh Bersatu.
Sebelum ini, pemuda PAS beria-ia untuk membantah PSB, biarpun akta tersebut belum pun dibentang atau dibahas dalam parlimen. Namun kini mereka bertukar wajah dan fokus pula menyerang PMX. Macam sesumpah lah kan. Kejap warna biru, kejap warna coklat, kejap warna merah, kejap lagi warna hitam, kejap lagi warna taik. Macam begitulah. Suka-suka saja berubah mengikut keadaan. Itulah dia pembangkang yang ada sekarang. Kejap kata boleh, kejap kata tak boleh. Kejap kata Mahathir jahat, kejap pula bersahabat. Itulah mereka. Ini membuktikan bahwa PAS adalah dangkal dalam perihal dasar awam dan hanya berminat untuk menunggang isu, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Beliau turut menyindir tindakan melaungkan Tun Anwar sebagai sesuatu yang melucukan kerana gabungan PN sendiri masih belum sepakat siapa calon Perdana Menteri mereka sekiranya diberi kuasa. Yang lawaknya adalah apabila pemuda PAS melaungkan slogan Tun Anwar, ketiga-tiga parti dalam kalangan PN masih gagal untuk mencapai kata sepakat mengenai calon Perdana Menteri bagi PN. Adakah PN sudah mempunyai pendirian rasmi untuk mengangkat Hadi Awang ataupun Muhyiddin Yassin maupun Hamzah Zainuddin sebagai Perdana Menteri? Soalnya, beliau berkata, PN kini berpecah belah, tidak mempunyai dasar pentadbiran yang menyeluruh, sama ada di peringkat persekutuan maupun dalam 4 negeri yang ditakbir dan mereka tidak mampu untuk membuat keputusan tentang calon Perdana Menteri. Justru sarannya, daripada melaungkan slogan Tun Anwar, lebih baik PN mengadakan mesyuarat dalaman untuk membuat keputusan tentang calon Perdana Menteri bagi PN. Di samping menghormati hak rakyat untuk berhimpun, AMH sekali lagi menegaskan bahawa rakyat Malaysia tidak memerlukan taktik politik PAS sebegitu yang tidak berniat untuk membela nasib rakyat. Fikir-fikirkanlah, Anda mempunyai otak, Anda mempunyai minda, Anda mempunyai semua yang patut Anda gunakan. Jangan guna emosi, guna minda. Sekian dulu untuk kali ini. Siapa yang sudah terlalu bosan dengan pelbagai jenis penyakit, jangan lupa dapatkan produk Transofector for Life ini untuk meningkatkan daya imun tubuh badan Anda. Ini bukan ubat, ini Transofector for Life meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan mendidik imun badan kita menjadi sangat bijaksana untuk mengenal penyakit dan melawan penyakit daripada dalam. Cepat dapatkannya, jangan tunggu lama-lama, nanti sudah terlambat, sudah tiada guna lagi. Duit bukan segala-galanya, tapi bila sudah sakit, duit itu tak berguna lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari kemarin sibuk PAS, sibuk Perikatan Nasional, menggesa Anwar Ibrahim letak jawatan. Mereka ni sibuk nak melihat Anwar Ibrahim jatuh. Mereka ni sibuk nak mahu menjatuhkan kerajaan perpaduan. Tapi sesungguhnya apa yang terjadi sebenarnya, mereka takut dengan bayang-bayang sendiri. Mereka tahu, kalau Anwar Ibrahim tak ditumbangkan dalam masa terdekat, mereka akan jadi arwah. Perikatan Nasional tinggal jadi arwah. Perikatan Nasional tidak akan mampu lagi gelombangnya, tidak akan dapat lagi melawan gelombang yang ada dalam Pakatan Harapan, terutamanya dalam gelombang kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini cukup kuat dengan dianggotai Barisan Nasional Pakatan Harapan, satu jangkaan bahwa mereka sukar untuk ditumbangkan. Lihat saja dalam semua PRK yang terkini, apa yang terjadi, semuanya mereka menangi. Jadi PAS sebenarnya takut. Perikatan Nasional sebenarnya takut. Jadi apa saja isu yang ada, mereka tunggang. Termasuklah kes Yusuf Rauda. Mereka suka tunggang. Kalau ada isu tentang kambing, kalau boleh nak ditunggang, mereka akan tunggang juga. Itulah Perikatan Nasional. Sudah kehabisan modal, tidak mempunyai integriti dan tidak mempunyai credibility. Mereka guna isu apa saja yang ada. Dulu Abang Belon, sekarang Abang Yusuf Rauda. Hari ini seorang pemimpin daripada amanah mengatakan PAS sebenarnya hipokrit, desak Anwar berundur. Wah, apa pula pendapat kamu? Sila tinggalkan komen kamu, adakah betul PAS hipokrit, desak Anwar berundur? Kalau Anda setuju, tinggalkan komen kamu. Tapi sebelum itu, izinkan saya berkongsi satu berita baik kepada Anda semua.
Berita baik ini kepada semua orang yang ada masalah kesehatan, kencing manis, tinggi darah, gout, apalagi ya penyakit-penyakit yang tiga serangkai, kanser, badan sakit, dah terlampau tua, dan macam-macam lagi. Nah, ini berita baik untuk Anda semua. Ini bukan obat. Saya tegaskan 15.000 kali. Ini bukan obat. Tapi ini ialah transfer factor for life. Transfer factor ialah satu molekul imun, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Dan secara umumnya dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah dan bodoh. Kamu susah untuk sembuh juga karena imun badan kita yang lemah. Tapi dengan transfer factor ini, imun badan kita meningkat. Makan transfer factor ini meningkatkan daya imun badan. Dan ingat, ini halal, lulus KKM dan bukan obat. Jadi makan berapa banyak pun boleh. Dengan memakan transfer factor, imun badan kita jadi kuat dan kita punya penyakit dilawan daripada dalam, menyembuhkan kita daripada dalam. Jadi cepat dapatkan transfer factor ini. Jangan kau tangguh-tangguh, jangan kau tangguh sampai sudah tidak boleh lagi berbuat apa-apa, baru menyesal. Duit bukan segala-galanya. Ingat, kalau sakit baru kita tahu bahwa duit itu tiada guna. Tapi kalau kita sehat, kita berkira-kira. Jangan berkira-kira. Oke, baik. Kita nak cerita sekarang. PAS dikecam kerana mendesak Perdana Menteri Anwar Ibrahim berundur buat sementara waktu. Berikutan, pembebasan bekas pembantunya Yusuf Raude baru-baru ini yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Setiausaha Agung Amanah Fadzil berkata, PAS tidak membuat gesaan sedemikian apabila pemimpinnya sendiri disiasat atau didakwa. Padan muka dirang. Tindakan PAS mempolitikkan keputusan Mahkamah Tinggi tersebut adalah satu tindakan terdesak dan hipokrit karena PAS sendiri gagal bersikap adil dalam kes melibatkan pemimpinnya, sedangkan keadilan itu bukan saja perlu dilaksanakan tetapi perlu dilihat dilaksanakan, kata Faiz dalam satu kenyataan hari ini. Hujah PAS adalah bagi menjamin integriti dalam memastikan pegawai polis dapat menyiasat Anwar Ibrahim. Namun ketika pegawai pemimpin PAS disiasat dan didakwa berkaitan kes menghina Sultan di bawah akta hasutan, tidak pula didesak perkara sama demi menjaga integriti institusi diraja, tambahnya lagi. Walaupun Faiz tidak menamakan pemimpin PAS yang dimaksudkannya, Presiden PAS Abdul Hadi Awang sebelum ini disiasat polis berhubung kenyataannya yang didakwa mengkritik beberapa pihak termasuk Raja-Raja Melayu. Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah, sebelum ini menyatakan kekesalan yang mendalam terhadap kenyataan ahli Parlimen Marang itu. Pada tahun 2023, Menteri Besar Kedah Sanusi Maknur juga didakwa di Mahkamah Session Selayang kerana didakwa membuat kenyataan berbaur hasutan terhadap Sultan Selangor. Pada September tahun lalu, Sanusi telah mengeluarkan permohonan maaf secara terbuka kepada Sultan Selangor berhubung perkara itu. Faiz menegaskan bahawa gesaan PAS supaya Anwar mengosongkan jawatannya adalah bermotifkan politik untuk memburukkan Perdana Menteri. Katanya, keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak pertuduhan terhadap Yusuf menunjukkan badan kehakiman dibenarkan menjalankan tugas tanpa campur tangan. Sikap ini melambangkan prinsip integriti yang diperjuangkan PH dan agenda reformasi yang digagaskan Anwar Ibrahim dalam menjamin kebebasan badan kehakiman benar-benar dilaksanakan. Faiz juga berkata, walaupun pemimpin PAS mendakwa, polis boleh disaman kerana didakwa tidak menyiasat Anwar berhubung kes Yusuf. Hujah tidak berasas itu tidak berdasarkan penjelasan Ketua Polis Negara. Sungguh pun prinsip undang-undang jenayah menghendaki penyiasatan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini Rafizi selepas dipelawa oleh Anwar Ibrahim kembali semula dalam kabinet Anwar. Baru-baru ini kita tahu Rafizi Ramli seakan-akan merajuk apabila kalah dalam pemilihan PKR untuk jawatan timbalan Presiden PKR. Beliau meletakkan jawatan selaku Menteri Ekonomi bersama dengan Nik Nazmi. Mereka meletakkan jawatan dan kini sedang bercuti dan akhirnya kata mereka selesai saja bercuti, mereka akan letak jawatan. Dan keputusan Anwar, kata Anwar, dia akan cuba untuk mahu supaya
Rafizi dan Nick Nazmi kembali semula bersama dalam kabinet. Yang kita tunggu-tunggu ialah apa jawaban balas daripada Rafizi. Adakah Rafizi mau kembali lagi atau tidak? Itu yang kita tunggu. Tapi secara dasarnya, Rafizi memang sangat diperlukan dalam kabinet Anwar. Kehebatan Rafizi tidak boleh dinafikan oleh sesiapa. Karena Rafizi lah Pakatan Harapan kembali menjadi kuat. Karena Rafizi, kempen Pakatan Harapan tidak menjadi lesu. Dahulu waktu Rafizi bercuti, lesu kempen Pakatan Harapan. Akhirnya Rafizi menyatakan beliau tidak berganjak, tetap dengan keputusan berundur dari Jemaah Menteri. Saya akan ulas kepada Anda semua apa kesan dan kenapa Rafizi tidak beranjak sekejap lagi. Tapi sebelum itu izinkan saya kongsikan dengan Anda semua, ini Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan imun badan kita 400% dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Dengan Transfer Factor kita jadi kuat dari dalam, melawan penyakit dan kita sembuh. Imun badan kita yang lemah boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit. Anda sebut sajalah penyakit apa. Semuanya ada kaitan dengan penurunan daya imun badan kita. Seperti kencing manis tinggi, darah, gout, kanser, yang paling teruk sekali kanser. Kalau sudah kena kanser, imun badan kita paling cepat merosot. Tapi dengan peningkatan daya imun badan menggunakan Transfer Factor for Life ini, imun badan kita akan kembali menjadi kuat dan dididik menjadi bijaksana supaya tidak menyerang kita daripada dalam. Dengan adanya Transfer Factor ini, Anda kini mempunyai sinar harapan. Bagi mereka yang menghadapi masalah-masalah serius, penyakit-penyakit yang serius, ini jalan penyelesaian Anda. Cepat dapatkan melalui nomor telepon yang tertera. Jangan bertangguh-tangguh karena masalah bertangguh akan menyebabkan masalah kesehatan Anda tidak akan pernah selesai. Ingat, karena daya imun badan kita yang lemah, kita sukar untuk sembuh. Jadi, dapatkan nomor ini melalui nomor yang tertera. Kita cerita lagi tentang Rafizi Ramli. Keputusan beliau tidak berganjak, tetap dengan keputusan berundur dari Jemaah Menteri. Sebelum saya ulas isu ini, saya minta bantuan Anda semua, tolong pula berikan ulasan Anda, berikan cadangan Anda, apa komen Anda tentang keputusan Rafizi tidak berganjak dan tetap berundur daripada Jemaah Menteri. Adakah ini baik atau jahat? Anda tentukan. Tolong tulis dalam ruangan komen. Pada pendapat dan hemah saya, ada pro dan kontra apabila Rafizi tetap meneruskan keputusan untuk berundur. Dari segi pro-nya, dari segi kebaikannya ialah Rafizi boleh bekerja di bawah lagi, menjadi tentera perang Pakatan Harapan di medan perang akar umbi. Beliau tidak perlu lagi risau untuk bersuara kerana terikat di dalam menteri. Karena sesungguhnya secara realitinya kalau Rafizi masih menteri, beliau tidak dapat mengemukakan pendapat beliau yang original asli. Karena beliau terikat dengan kabinet dan dalam kabinet itu ada pelbagai komponen parti politik. Termasuklah UMNO, Barisan Nasional dan sebagainya. Tapi kalau Rafizi tidak ada dalam kabinet dan tiada dalam kabinet, tidak terikat dengan persefahaman kabinet, beliau boleh lantang bercakap tentang beberapa parti politik, termasuklah Barisan Nasional, termasuklah parti-parti yang lain. Beliau juga bebas untuk mempertahankan Anwar Ibrahim, mempertahankan kerajaan perpaduan. Jadi ada baiknya juga Rafizi keluar daripada Jemaah Menteri. Dan kita rasakan dengan keluarnya Rafizi daripada Jemaah Menteri, beliau akan lebih ganas lagi. Dan Pakatan Harapan akan kembali menyengat dalam medan dunia politik Malaysia. Tetapi secara kontrasnya atau berita buruknya apabila Rafizi keluar daripada Jemaah Menteri, maka ini akan menjadi isu yang sangat besar, yaitu siapa bakal mengganti Rafizi. Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli dengan tegap dan tetap tegas menyatakan keputusan untuk berundur daripada Jemaah Menteri diteruskan. Meskipun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu beliau dan Nick Nazmi tidak melepaskan jawatan mereka itu. Dalam satu hantaran di Facebook, Rafizi menyatakan bahawa dia masuk ke pejabat buat kali terakhir semalam dan hari ini. Saya masuk ke pejabat buat kali terakhir semalam dan hari ini Jumaat
untuk urusan-urusan terakhir termasuk mengemas pejabat, kata Rafizi. Rafizi turut menamakan pasukan pegawainya yang berkhidmat semasa bersama beliau. Beliau bersama dengan terdiri daripada Dr. Azhari, Benjamin Kwek, James Chai, Ismat Kayum, dan Hakimi Zamri. Rafizi dan Nick Nazmi telah mengumumkan keputusan mengundurkan diri dari jemaah menteri susulan kekalahan mereka di dalam pemilihan PKR baru-baru ini. Rafizi kecundang dalam mempertahankan jawatan timbalan presiden. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.